Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala kerana diberi keizinan untuk sama-sama kita mengadakan PDPR kita pada pagi ini. Jadi moga-moga Ustaz berharap semua belajar sihat sejahtera. Okey, untuk PDPR kita pada pagi ini kita akan belajar iaitu pelajaran 12 pelajaran 12 tajuk jihad dalam Islam. Ini jadi kita baca hadis dan terjemahannya. Pelajar boleh dengar dan ikut bacaan hadis yang dibaca oleh guru. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Jadi terjemahan dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak capai, apa yang kita nak bincang pada pagi ini, yang sekali pelajar dapat memahami, pelajar dapat membaca hadis dengan betul, pelajar dapat membaca hadis dengan betul dan terjemahannya. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan 3 amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Okey, yang ketiga, pelajar dapat menyatakan maksud jihad dari segi bahasa istilah, kelebihan berjihad dan jenis-jenis berjihad. Dan last sekali pengajaran hadis yang dapat pelajar capai pada video pada pagi ini. Jadi antara yang kita amalan yang Allah SWT suka yang pertama sekali iaitu as-salatu ala waqtiha. Mana amalan yang paling Allah suka adalah solat pada waktunya. Apa yang maksud solat waktu? Maksud solat, menunaikan solat pada waktunya, mana apabila masuk waktu subuh kita terus solat subuh. Apabila masuk waktu zuhur kita solat waktu zuhur. Apabila masuk waktu asar kita solat waktu asar. Apabila masuk waktu maghrib kita solat waktu maghrib. Dan apabila masuk waktu isyak kita solat waktu isyak. Mana kita tidak melengah-lengahkan waktu solat. Hayya 'alas solah, terus kita wuduk, solat sunat sebagainya, kita solat. Jangan melengah-lengahkan solat. Kerana apa? Kerana Nabi suka. Nabi suka sebab apa? Sebab amalan yang dicintai, dikasihi Allah Ta'ala iaitu menunaikan solat pada waktunya. Yang kedua iaitu berbakti, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Soalan, kenapa kita kena perlu berbakti kepada ibu bapa kita? Kerana ibu bapa kita lah
yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang beri makan kita, yang beri makan kita, yang memberi pendidikan kepada kita, semua ibu bapa kita. Jadi sebagai anak, tanggungjawab kita mestilah kita kena berbakti atau kita membalas jasa ibu bapa kita. Apatah lagi kalau ibu kita hidup, apatah lagi ibu kita yang dah meninggal dunia. Jadi tanggungjawab tidak terputus sebagai seorang anak mesti berbakti kepada ibu bapa mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid. Ridha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa. Yang ketiga, berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Bandar sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah amal yang paling afdal? Maka jawab Nabi, berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan mengorbankan harta kita, nyawa kita, ketinggian kita untuk apa? Untuk Islam. Bila kita menjaga agama Islam, terpaksa, walaupun terpaksa mengorbankan nyawa kita, terpaksa menggadaikan harta kita, terpaksa menggadaikan nyawa kita, semata-mata untuk Islam. Jadi penjelasannya, solat ialah kemuncak hubungan manusia dengan Allah. Berbakti kepada ibu bapa kemuncak hubungan manusia sama manusia. Jihad merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat Islam sentiasa terpelihara. Jadi setelah belajar masuk jihad. Jihad dari segi bahasa ialah mengorbankan diri, mengorbankan diri di jalan Allah. Korbankan diri di jalan Allah. Yang kedua, dari segi istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Maknanya kita mengorbankan diri semata-mata untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Menggunakan seluruh kemampuan kita yang Allah bagi kepada kita, yang kita miliki untuk menegakkan agama Islam. Ada satu kisah, kisah seorang sahabat Nabi. Bila Nabi jumpa dia, kenapa wahai seorang perempuan kamu menangis? Aku menangis ya wahai Rasulullah. Kenapa? Kerana semua anak aku mati di medan peperangan. Jadi kenapa kamu menangis? Aku menangis bukan kerana anak aku mati, tetapi kata seorang perempuan tadi, aku menangis kerana tidak ada lagi anak-anak lain ni aku untuk hantar untuk pergi berjuang untuk menegakkan agama Islam. Allahu Akbar. Tingginya tingginya jihad dia untuk Islam. Jadi dalam suasana aman menjadi fardu kifayah kepada sebagian Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan manusia, kekacauan dan pemberontakan. Jadi sebagai kita ni bila negara aman, kita kena menjadi kita tanggungjawab kita supaya apabila negara aman menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga untuk menjaga keamanan negara daripada diceroboh oleh musuh. Musuh ni sentiasa untuk menyerang Islam. Jadi kita kena siap siaga. Okey, jadi berjihad, kelebihan berjihad. Orang pergi berjihad, apa yang dapat itu sekali diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Yang ketiga, dianugerahkan mati syahid. Banyak orang yang pergi berperang dapat mati syahid. Mati syahid terus Allah Ta'ala letakkan mereka dalam syurga. Okey, yang keempat, yang mendapat nikmat di alam barzah. Banyak orang yang pergi berjihad, Allah tempatkan dia dalam barzah dengan keadaan yang baik. Dimasukkan dalam syurga bersama-sama para anbiya, para nabi, dan mendapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar ganjaran orang berjihad. Firman Allah Ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, terdapat di Allah Ta'ala yang luas. Luas, banyak kelebihan yang akan dapat orang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Okey, kita tengok jenis-jenis jihad. Jenis-jenis jihad.
Jihad terbagi dua. Yang pertama jihad ilmu, jihad ekonomi. Sebenarnya jihad banyak lagi, tapi dia nyatakan di sini dua je. Yang tu jihad ilmu. Makna maksud jihad ilmu, kita sebagai seorang pelajar mesti belajar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tidak kira masa dan ketika, kita belajar bersungguh-sungguh. Niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Itu maksud jihad ilmu. Makna kita belajar bersungguh. Tak kira lah. Dulu kita belajar bersemuka dengan guru, sekarang kita belajar PDPR. Makna bersungguh kita nak belajar, kita PDPR, kena bangun pagi untuk bersiap sedia untuk kita belajar. Jadi sebagai pelajar bersiap sedia untuk belajar dalam PDPR ni. Okey, belajar bersungguh, niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Okey. Yang kedua, menguasai pelbagai bidang ilmu. Makna kita ni kita kena mendalami pelbagai bidang ilmu. Okey, kita sambung. Jadi sebagai pelajar, kita perlu menguasai pelbagai bidang ilmu. Macam pelajar-pelajar kat sekolah, belajar matematik, belajar sains, belajar sejarah, belajar medicine Islam, macam-macam ilmu yang belajar. Jadi kita kena mempelajari pelbagai bidang ilmu. Untuk apa? Untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita dan melekatkan diri kita dengan ilmu-ilmu. Contohnya jasa ilmu Islam. Contohnya jasa ilmu Islam seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Bairuni, Al-Farabi, Al-Kindi telah besar dalam Islam, Ibn Sina dan sebagainya. Mana mereka banyak mempelajari ilmu-ilmu dan mencurahkan ilmu-ilmu pada umat-umat Islam lain. Jadi itu yang pertama jihad ilmu. Yang kedua jihad ekonomi. Mana kita mesti berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna. Mana masuk jihad ekonomi, kita berusaha supaya ekonomi Islam bertambah maju. Kan sekarang ni semua ekonomi dipelopori oleh orang bukan Islam, orang Cina sebagainya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena jihad, kena berjuang untuk mempertahankan ekonomi umat Islam. Okey, dan ada lagi lah jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan dan sebagainya. Okey, pengajaran hadis, kita naklah melakukan amalan yang disukai Allah Ta'ala untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia akhirat. Mana kita sebagai orang Islam hendaklah sentiasa melakukan amalan yang disukai Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang cemerlang, umat yang berjaya di dunia akhirat. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa. Berpegang pada surah Al-Asr. Okey, sentiasa yang ketiga, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keridhaan Ta'ala dan kebahagiaan hidup. Jadi kita sebagai orang Islam ni wajib kita berbakti kepada ibu bapa. Tak kira lah ibu bapa kita masih hidup atau ibu bapa kita dah meninggal dunia. Hargailah ibu bapa kita semasa dia hidup ni. Okey, yang seterusnya kita naklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir luar agar negara aman dan damai. Kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga tanah air kita daripada penceroboh. Okey, last sekali umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberi kesan yang maksimum. Mana kita sebagai orang Islam ni dituntut agar beramal mengikut keutamaan, mana yang lebih utama. Nak belajar, nak menuntut ilmu ke nak berjihad dulu, kan? Nak berjihad apa ke nak berjihad ilmu. Jadi carilah yang keutamaan. Jadi itu sajalah Ustaz rasa untuk PDBR kita pada pagi ini. Moga-moga apa yang Ustaz kongsi pada pagi ini mendapat kebaikan dan mendapat ilmu kepada pelajar. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.